sayangnya saya tak boleh nak buat fine tune yang keempat. Owner kereta dah call, dia kata dia agak urgent nak pakai kereta. Jadi saya dah tak fokus kepada fine tune, saya fokus pada nak siapkan kereta tu secepat yang mungkin. Yalah, saya pegang kereta tu pun dah agak lama, dah lebih kurang ataupun dah lebih 2 bulan. Jadi segan juga nak pegang kereta orang ni lama-lama. Jadi proses fine tune hanya sampai fine tune yang ketiga sahaja. Dan result dia ini. Result fine tune yang ketiga. Jadi kesimpulan study case saya ni ada dekat whiteboard. Okey, yang merah adalah sebelum, tekanan minyak sebelum, dan yang biru adalah tekanan minyak selepas proses baiki. Idle, ref pada suhu panas. Yang sejuk saya tak tepiah. Yang sejuk tak berapa memberi efek sangat dalam study case ni. Okey, waktu idle panas, asal enjin CFE Suprema S ni tekanan pada pump adalah 4 bar. Tekanan pada blok adalah 2.3 bar. Tekanan pada cylinder head adalah 2 bar. Okey, yang sebelum tu saya memang tak ambil turbo, memang saya ambil 3 point saja. Okey, dan selepas baiki ataupun troubleshoot ataupun selesaikan masalah tu, tekanan dekat pump turun menjadi 2 bar waktu idle. Dekat blok turun 1.8 bar. Dekat cylinder head turun menjadi 1.6 bar. Dia menjadi semakin rendah, tapi tak payah risau, masih lagi dalam range sewaktu idle. Sebab kalau ikutkan spek enjin, waktu idle tekanan dia sangatlah rendah. Okay, ini sewaktu idle. Sewaktu revving, kat sini, rev pada 3000 rpm. Saya tak boleh nak dapatkan rev pada 3500, tak dapat. Saya dapat 3000 sahaja. Jadi pressure dekat pump standard original kilang adalah 7 bar dekat pump. Dekat blok adalah 4 bar dan dekat head adalah 3 bar. Ini sebelum proses baiki. Okey, selepas proses dia dekat pump saya dapat 4.2. 4.2. Jauh tau beza dengan 7 tu, jauh. Okey, dekat blok dia turun sikit daripada 4 pergi ke 3.8. Tapi dekat sini head lagi tinggi. Daripada 3 bar, selepas dia mendapat 3.5 bar. Itu yang saya nak buat fine tune yang keempat. Supaya dekat head ni dapat 3 bar. Dekat blok ni akan dapat lebih rendah. Dekat pump ni akan dapat lebih rendah. Tapi keadaan tak mengizinkan, kesian ke owner. Owner nak pakai kereta agak urgent. Jadi saya stop untuk proses fine tuning. Saya siapkan benda-benda lain. Banyak lagi benda lain yang kereta tu nak kena buat. Ok, kalau kita tengok kat sini, 4.2 bar sahaja pressure dekat pump. Ok, result sangat bagus. 4.2, 3.8. Ok, dekat pump 4.2, dekat blok 3.8. Beza adalah 0.4 bar sahaja dia punya pressure. Yang ni dah tak boleh. Tak boleh nak kurangkan lagi. Sebab pressure drop 0.4 bar ni disebabkan oleh dua benda. Dua benda ni kalau kita nak usik dia, dah masuk peringkat tak logik sebenarnya. Salah satu dia adalah ini, oil filter.
Sebab daripada pump nak sampai ke blok, dia akan melalui oil filter. Minyak tu akan masuk melalui oil filter, melalui kertas filter elemen. Okay, bila minyak nak lalu ikut kertas filter elemen, dia akan ada rintangan aliran. Jadi nak lalu tu susah, nak tembus. Jadi kat situ berlaku pressure drop sikit. Kalau korang Google manufacturing oil filter pun, dia akan bagi tahu memang akan berlaku pressure drop pada oil filter. Okay, tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Takkan nak cabut oil filter, tak nak pakai oil filter? Tak logik lah pula kan? Jadi tak boleh buat apa. Okay, yang kedua yang menyebabkan berlakunya pressure drop adalah oil cooler. Minyak daripada oil sump masuk kat pump, pergi dekat oil filter, keluar oil filter, pergi ke oil cooler, kemudian baru pergi ke cylinder block. Jadi dekat oil cooler yang mana lubang yang halus-halus kecil-kecil tu akan terjadi sedikit pressure drop. Okay, oil filter campur oil cooler 0.4 bar pressure drop. 0.4 je, asal 3 bar. Tak faham macam mana dia orang buat kerja. Okay, alright, daripada block ke cylinder head, dekat je tau. Daripada block nak naik ke cylinder head tak sampai 1 kaki pun tinggi dia. Standard pressure minyak drop 1 bar. Okay, selepas saya baiki sedikit, simple je bendanya, tapi renyah, pressure minyak drop hanyalah 0.3. Improve 66% aliran minyak. Ini pun tak boleh nak buat apa. Kalau saya nak hilangkan pressure drop ni, boleh. Maksudnya tekanan dekat blok sama dengan tekanan dekat cylinder head, tapi dia memberi kesan buruk. 1 bar pressure drop ni disebabkan oleh satu benda kecil besar ni je, iaitu one way valve. One way valve ni dia duduk dekat cylinder block untuk kontrol minyak naik ke cylinder head, tapi tak boleh turun balik. Okay, one way valve rupa dia macam ni. Kalau siapa yang pernah tengok one way valve, mana nak conteng? Kat sini. Saya besarkan dia, dia akan jadi macam ni, macam ni, macam ni. Siapa yang pernah tengok one way valve, dia akan tahu. Benda ni sangat kecil. Kecil je. Okay, minyak akan masuk melalui ball. Okay, tekanan minyak akan tolak ball dan tolak spring. Okay, jadi dia ada sedikit force nak lawan spring. Satu hal. Kedua, lubang ini sangat kecil. Ni, lubang ni sangat kecil. Jadi apabila aliran minyak laju, dia berlaku pressure drop kat sini. Sebab lubang ni tercekik. Jadi inilah punca pressure drop 1 bar antara block dengan cylinder head. Kalau saya buang one way valve ni dekat block, pressure drop ni tak ada, tapi memberi kesan buruk apabila start pada waktu pagi. Dia menghasilkan bunyi bising dan dia boleh merosakkan VVT. Jadi one way valve ni punya isu. Nak tackle masalah, nak kurangkan pressure drop ni, kena usik one way valve. Nak usik one way valve, cylinder head kena cabut. Cabut cylinder head sebab one way valve ni duduk dekat block dan cylinder head. Nampak tak? Kerja renyah. Nak kena cabut, nak kena cuci gasket, nak kena apa semua-semua. Pressure drop dia okey lah bagi saya. Saya boleh improvekan 66%. Okay.
Jadi saya punya study case hanya sampai sini saja. Saya tak boleh nak pergi lebih jauh sebab kereta dah tak ada. Semalam owner kereta dah ambil pun kereta. Jadi cerita mengenai Suprema ni dah orang kata dah habis kat sini lah. Tak ada lagi dah untuk cerita CFE ni. Sebab saya memang tak ada pakai CFE, saya hanya pakai CPS dan juga Campro. Kesimpulan, apa result yang saya dapat daripada study case, eksperimen dan apa yang saya dah buat dekat enjin CFE Suprema tu? Okay, ada banyak result dia. Owner dapat ni memang seronok, memang gembira. Yang pertama, oil cooler hose getah dia dah takkan pecah dah. Sebab pressure dekat pump, pressure dekat oil filter, pressure dekat oil cooler hanyalah 4.2 bar. Yang pertama. Yang kedua, kereta tu dah takkan ada risiko oil filter leaking, oil filter bocor dan oil filter pecah. Banyak kereta-kereta CFE, ingat CFE saja ada masalah oil filter leaking. Dia leaking dekat clamp ni. Bukan leaking kat getah tau, dia leaking dekat clamp. Sebab oil filter ni tidak direka untuk pressure 7 bar. Dia direka untuk pressure 5 ke 6 bar sahaja. 5 bar kot silap saya. Jadi bila pressure minyak naik sampai 7 bar, oil filter leaking. Okay, jadi pemilik-pemilik CFE korang banyak kan yang ada masalah oil filter leaking. Tapi CPS, VVT, RAFM, Campro tak ada masalah oil filter leaking. Okay, bukan salah oil filter. Jangan duk salahkan oil filter cak ayam. Jangan, bukan salah dia. Okay, yang ketiga. Keputusan yang bagus yang owner suka, enjin dia jadi lebih ringan. Enjin dia jadi lebih ringan sebab pump minyak tak perlu bekerja kuat. Nak pump minyak sehingga 7 bar, tak perlu. Dia perlu pump sampai 4.2 bar sahaja. Dan sewaktu idle, separuh sahaja. Daripada 4 bar pergi ke 2 bar. Jadi pump minyak ni dah tak perlu kerja berat. Pusing ringan saja. Enjin dia sangat ringan. Okey, yang ketiga kan. Yang keempat, kereta rasa lebih power. Sebab apa? Sebab apabila pump minyak ni pusing ringan, tenaga yang dihasilkan daripada pembakaran petrol dan udara, okey, tenaga dia tu dicuri ni oleh pump ni tak banyak. Pump ni hanya curi sikit berbanding sebelum ni yang curi banyak. Jadi tenaga yang ekstra ni dia akan pergi ke gearbox, dia akan pergi ke tayar dan akan memberi tenaga kepada proses pergerakan tu lebih banyak. Okey, yang keempat, 5 saya pun dah lupa nombor. Okey, torque pickup kereta akan jadi lebih torque. Sama juga dengan power tadi. Sebab pump ni dah tak curi tenaga yang terlalu banyak. Okey, ataupun kalau guna bahasa engineering dia, kita panggil dia sebagai parasit tenaga. Daripada dia nak kena pump 7 bar, dia pump 4.2 bar saja. Yang terakhir, yang ni yang owner seronok sangat, minyak petrol jimat. Penggunaan minyak petrol yang lebih jimat. Okey, sebab dah tak perlu pembakaran ekstra. Bakar udara dengan minyak petrol yang banyak semata-mata nak runningkan pump ni sahaja. Jadi minyak petrol jimat. Okey, kalau saya boleh fine tunekan dia rendah lagi, kat sini sampai 3, sini 3.5, kat pump ni kurang daripada 4, pump ni akan jadi lebih ringan. Enjin lebih ringan,
enjin lebih power, enjin lebih pick up, penggunaan minyak petrol lebih berkurangan. Tak nampak kaitan. Apa kaitan pump ni dengan tenaga power pick up petrol? Saya bagi satu contoh. Ni adalah pump basikal. Okey, masukkan kat basikal. Okey, kita pumpkan dia 2 bar. Senyum je pump 2 bar, tapi lenguh juga, terasa kat letih tu tenaga digunakan, okey, tapi tak banyak. Kemudian pergi kat kereta, pasang kat kereta, cuba pump 4 bar. Menungging bang, nak pump 4 bar guna pump ni. Terasa berpeluh-peluh tu nak pump. Pump nak sampai 4 bar tu, menangis. Banyak yang pakai tenaga, berpeluh-peluh lah. Okey, pump yang sama, pergi kat tayar lori, cuba pump 7 bar. Mencarut-carut nak pump ni. Nampak tak? Tenaga, penggunaan tenaga. Jadi apabila kita kurangkan penggunaan tenaga ataupun parasit tenaga oleh pump, jadi tenaga yang kita jimatkan tu, dia boleh hantar direct pergi ke gearbox, pergi ke tayar untuk gerakkan kereta. Itu sebab kereta jadi lebih ringan. Bila kita pecut, tenaga banyak hasil tu akan terus banyak pergi ke tayar. Jadi lebih pick up, lebih power. Tapi bila kita maintain minyak, pump ni tak guna banyak minyak, pembakaran petrol dan udara sikit. Jimat penggunaan minyak. Lebih lagi waktu idle. Berhenti kat traffic light, menunggu lampu hijau. Kenapa nak kena pump sampai 4 bar ni? Banyak pakai tenaga. Sedangkan boleh pump 2 bar. Ringan je, pump 2 bar ni ringan je. Nampak? Waktu kereta tak jalan, berhenti kat traffic light, ke berhenti kat simpang, ke sangkut jam ke, ni lebih ringan, dia lebih jimat. Untuk projek ni, saya buat seorang. Saya seorang diri, tak ada team. Saya seorang diri dengan bajet yang sangat terhad. Tak ada special tools, tak ada equipment yang canggih-canggih, lab apa semua tak ada. Okey, buat kat depan rumah. Depan rumah je kat garaj. Tapi saya boleh improve, baiki balik masalah yang ada pada enjin CFE ni. Saya tak ada master, saya tak ada PhD. Okey. Saya jadi heran. Kenapa pengeluar enjin ni atau pengeluar kereta ni yang ada ramai IR, yang ada master PhD engineering, yang bajet banyak, equipment banyak, ada makmal, ada R&D yang canggih-canggih, tak boleh solve problem ni. 10 tahun, 11 tahun. Sedangkan saya buat projek ni dalam lebih kurang 2 bulan. Okay, 2 bulan tu pun bulan puasa. Memang saya tak sentuh sangat kereta sebab sibuk dengan kerja saya. Boleh improve banyak. Agak misteri. Saya pun tertanya-tanya kenapa benda ni boleh jadi. Sedangkan masalah dia sebenarnya tak besar, kecil je. Misteri. Mungkin korang ada jawapan dia, boleh kongsi. Kenapa benda ni tak boleh nak disolvekan, disettlekan. 11 tahun bang, nak masuk 12 tahun dah. Projek pasal CFE ni, masalah oil cooler hose yang pecah, masalah oil filter leaking, masalah penggunaan minyak petrol yang kuat, solve. Selesai. Harap dapat membantu semua, dapat merungkaikan misteri yang owner-owner CFE hadapi selama 11 tahun. Okey? Sekian.